Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Okey, hari ini kita nak bincang pasal jujur. Jujur bermaksud kelurusan hati dan keikhlasan. Okey, kita mungkin boleh tanya sejauh mana kita boleh berlaku jujur dengan orang lain. Tapi sejauh mana pula kita berlaku jujur dengan diri sendiri. Bersikap jujur dengan diri sendiri itu adalah satu amalan latihan yang baik untuk diri anda sendiri. Okey, kita banyak berjumpa dengan situasi bahawa ada yang menyatakan kalau aku tak meniru masa periksa, aku akan gagal. Ataupun contoh, kalau aku tak tipu mak ayah aku akan kena marah. Atau contoh lain, kalau aku tak curi duit ni, mesti orang lain akan ambil duit ni. Contoh Okay, semua benda tu sebenarnya kalau kita fikir balik, yang kita buat tu menipu, dan bila kita menipu maka kita akan dapat dosa, dan yang akan susah adalah diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab tak jujur tadi tu lah. Okey, dekat sini cikgu nak ambil satu kisah yang pernah cikgu baca tentang kejujuran. Okey, cikgu cerita ringkas je lah pada satu zaman dahulu ada seorang raja ni, dia tidak ada waris. Kemudian dia memikirkan bagaimana cara untuk dia nak lantik pengganti dia sebagai seorang raja dekat negara dia. So caranya dia telah memanggil orang-orang yang layak pada dia, dan dia bagi tahu pada mereka yang layak tu bahawa hari ini aku akan bagi kepada kamu seorang satu biji benih. Baliklah, tanamlah benih ni seperti tempoh yang telah aku tetapkan, dan kau akan datanglah ke sini dengan membawa hasil tanaman daripada benih yang aku bagi ni. Okey, so semua orang pun balik, tanamlah, buatlah seperti mana orang lain menanam benih. Dan semestinya mereka semua yang bersemangat nak jadi pemimpin ni, bersemangat nak gantikan tempat raja ni, dia jaga benih tu dengan menyiram, bagi baja, jaga dengan rapi dan sebagainya. Kemudian sampai pada masa yang ditetapkan, datanglah mereka semua ke istana raja seperti mana yang telah dijanjikan. Okey, dalam ramai-ramai itu memang semua orang bawa pokok yang kira menjadilah, tanaman dia menjadi. Cuma ada seorang hamba Allah ni yang diberi nama dalam kisah tu Sabri. Okey, Sabri ni dia menanam benih yang diberi oleh raja. Buat macam orang lain juga, siram, bagi baja, tapi benih dia tak tumbuh-tumbuh pokok. Dia tengok orang lain semua tumbuh, tapi dia tak menghasilkan apa-apa pun. Okey, apabila tiba waktu untuk pergi ke istana, dia takut nak pergi. Sebab apa? Sebab orang lain tanaman dia semua berjaya, tapi dia tak. Tapi setelah dinasihati oleh ibu dia beritahu, biji benih tu adalah amanah daripada raja untuk kamu tanam. Kalau tak tumbuh apa-apa, maksudnya kamu bawa aje dan kamu bagi tahulah bahawa hasil dia ni memang tak keluar apa-apa pun. Dan setelah dia beristikharah pada malam tersebut, maka esoknya dia pergilah bersama dengan orang-orang lain. Dan seperti yang dia jangka, dia kena ejek, dia kena peli, dia kena gelak dengan orang-orang lain. Sampai tiba raja pun keluar, raja pun menyaksikanlah situasi tersebut. Tapi dalam ramai-ramai tu, dia macam mencari-cari seseorang, dan akhirnya dia terpandang Sabri. Kemudian dia panggil Sabri ke hadapan. Sabri pun dalam perjalanan dia nak pergi ke raja tu, dia takut lah. Dia takut sebab habislah aku, sebab aku tak berjaya nak melunaskan amanah yang diberikan oleh raja. Orang lain berjaya tanam tapi aku tak. Okey, kemudian sampai dekat sebelah raja pun umumkan bahawa raja bagi tahu, untuk pengetahuan kalian semua, benih yang aku bagi pada tahun yang lalu itu adalah benih yang telah pun aku rebus. Dan apabila kamu menanam benih yang direbus, sudah tentulah benih itu tidak mengeluarkan apa-apa tunas sekalipun. Dalam ramai-ramai ini, yang benar-benar tidak menggantikan benih yang aku bagi hanyalah Sabri ni seorang sahaja. Yang lain tu aku pasti bahawa kalian telah pun menukarkan biji benih yang aku bagi. So dekat situ kalian dah pun tidak jujur. Jadi orang lain pun terkejut lah, terkejut.
Sabri sendiri pun terkejut. Maksudnya dalam kisah ni dia nak bagi tahu bahawa dalam ramai-ramai tu hanya seorang saja yang berlaku jujur. Apa yang kamu dapat daripada kisah ni? Maksudnya kita nak cerita bahawa kejujuran itu sebenarnya satu hari nanti akan membuahkan satu kejayaan untuk diri kita sendiri kalau kita berlaku jujur. Kalau kita menipu dalam jawab peperiksaan contohnya, satu hari esok kalau kita lulus sekalipun bila kita menipu, ditakdirkanlah kita kena ditanya semula ataupun kita kena aplikasi semula apa yang kita belajar tu, kita memang tak akan dapat. Sebab apa? Sebab masa kita jawab tu kita menipu. So benda tu tak akan lekat dalam kepala kita. Kita tak akan ingat sebab kita jawab benda yang kita tidak faham. Okey, jadi kita nampak dekat situ bahawa kejujuran dalam belajar itu adalah satu perkara yang sememangnya semua orang pelajar perlu ada. Okey, jadi kena ingat bahawa cikgu dah beritahu awal-awal tadi, kita nak tipu orang, kita tak jujur dengan orang tak apa, orang tak tahu. Tapi kita tidak jujur dengan diri, kita tipu diri sendiri sebab kita yang tahu apa yang kita buat. Perkara tu nanti akan merosakkan diri kita sendiri. Okay, jadi cikgu sangat-sangat mengharapkan agar dalam kita belajar ni, walaupun kita ber-PDPR dekat rumah, guru-guru anda bagi kerja waktu PDPR yang sepatutnya kamu kena online dan sebagainya, buatlah dengan cara yang betul dan jujur. Mak ayah bagi kepercayaan kepada kamu untuk kamu duduk dalam bilik contohnya untuk buat kerja, buatlah kerja dengan betul. Bukan buat kerja, bukan belajar sambil sebelah kanan ada handphone, sebelah kiri ada radio dan sebagainya. Maknanya kamu tak fokus, kamu tak jujur dengan amanah yang diberikan, dan dalam masa yang sama kamu telah pun mengabaikan tanggungjawab kamu yang sebenar sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Okay, jadi cikgu kira ini sajalah yang dapat cikgu kongsikan berkaitan dengan jujur pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.